Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahid Sofi bin Syarudin, nombor kad metrik 274604. Yang mana pada hari ini, kumpulan kami akan menerangkan serba sedikit mengenai kemurungan dan stres. Disebabkan segelintir orang mengalami sedikit kekeliruan tentang kemurungan dan stres. Adakah kemurungan sama dengan stres ataupun sebaliknya? Okey, saya akan berikan sedikit pengenalan. Yang mana kemurungan merupakan gangguan perasaan seseorang yang boleh menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan ataupun hilang mood dalam aktiviti seharian. Okey, itu kemurungan. Dan juga kemurungan ni dia berpunca, dia banyak punca-punca yang menyebabkan terjadinya kemurungan. Yang pertama sekali, perubahan kimia daripada dalam otak, di mana ia berlaku ketidakseimbangan kimia. Okey, ya, faktor-faktornya tersebut disebabkan oleh ubat-ubatan, pengambilan ubat-ubatan, di mana mempunyai sakit-sakit kronik, akan ada efek-efek ataupun kesan-kesan tertentu kepada kita punya kimia dalam otak. Okey, yang kedua sini bakal keturunan. Ada juga kemurungan yang terjadi disebabkan bakal keturunan. Mungkin salah sila keluarga seseorang tersebut mempunyai sejarah tentang kemurungan. Okey, yang ketiga persekitaran. Akibat persekitaran yang mana berlaku peristiwa hidup dan kurang sokongan keluarga, sebab seseorang tu paling rapat dalam diri adalah keluarga, yang mana masih ada berkeluarga. Okey, apabila kurang mendapat sokongan daripada keluarga, mula dia akan berfikir secara personal yang boleh menyebabkan kemurungan. Bila banyak berseorangan, akan terjadilah kemurungan. Okey, dan punca juga boleh diambil daripada stres. Okey, yang mana stres boleh menjadi punca kemurungan. Okey, yang mana kita tahu stres ni merupakan tindak balas. Ini apa itu stres? Stres adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental seseorang terhadap sebarang perubahan ataupun tuntutan. Okey, jadi maksudnya sini stres dan juga kemurungan adalah sesuatu yang berbeza. Okey, mana kemurungan boleh diubati ke tidak? Stres boleh diubati ke tidak? Okey, yang mana mungkin juga stres adalah tahap pertama. Apabila stres tu berlarutan, berlanjutan, semakin teruk, tidak diambil, dipandang enteng, dipandang remeh, akan berlaku kemurungan ataupun depression. Okey, yang mana kesan negatif banyaklah kita tengok sejak kebelakangan ni daripada kemurungan. Contohnya bunuh kawan sendiri, bunuh diri sendiri, berfikir di luar daripada jangkaan kita sebagai seorang manusia yang normal lah. Okey, itu serba sedikit mengenai penerangan tentang kemurungan ataupun dan juga stres. Seterusnya saya akan serahkan dengan ahli kumpulan saya yang lain untuk menerangkan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syukri bin Ali Dinsa, nombor kad metrik 269122. So hari ini saya akan bertentangkan tentang tanda-tanda dan gejala kemurungan. Kesedihan adalah satu daripada emosi normal bagi seseorang manusia. Perasaan sedih ini akan hadir dalam beberapa episod kehidupan dan akan pergi setelah beberapa seketika. Walau bagaimanapun bagi individu yang lain, kesedihan yang dialami mungkin sedikit berbeza daripada apa yang dialami oleh orang lain. Kesedihan yang dialaminya itu boleh menyebabkan satu keadaan yang disebut sebagai kemurungan, kerana kesedihan yang melampau adalah salah satu daripada simptom-simptom kemurungan. Okey, antara contoh yang pertama adalah kesedihan atau kekosongan perasaan yang berpanjangan. Yang kedua, hilang minat atau keseronokan terhadap hobi dan aktiviti-aktiviti lain yang biasanya mendatangkan keseronokan. Yang ketiga, cepat rasa letih dan tidak bertenaga. Yang keempat, perasaan pesimistik dan mudah berputus asa. Yang kelima, perasaan bersalah dan merasakan diri tidak berguna. Yang keenam, gangguan tidur, bangun terlalu awal atau berlebihan tidur. Yang ketujuh,
hilang selera makan dan penurunan berat badan. Yang ke-8, rasa lebih baik mati, kadangkala disertai dengan percubaan bunuh diri. Yang ke-9, rasa tidak tenteram dan mudah marah. Yang ke-10, kurang daya tumpuan dan ingatan. Yang ke-11, sukar membuat keputusan. Yang ke-12, simptom psikologi seperti sakit kepala, sakit-sakit badan dan gangguan penghadapan. Dan yang terakhir adalah kurang nafsu seks. Seterusnya, saya Awang Muhammad Huzaifah bin Awang Hamzah, nombor matrik 268992, akan menerangkan tentang pencegahan kemurungan. Dalam pencegahan kemurungan terdapat 9 kaedah yang boleh kita kenal pasti dan dibincangkan. Yang pertama adalah ketahui penyakit anda. Yang kedua, patuh kepada ubat-ubatan dan rawatan susulan. Yang ketiga, bertenang dan sentiasa bersikap positif. Yang keempat, rancang kewangan anda. Yang kelima, amalkan perhubungan yang sihat. Keenam, menyertai aktiviti yang sering membuatkan kita gembira. Yang ketujuh, pecahkan tugasan yang besar kepada yang kecil, beri keutamaan. Untuk yang ke-8 pula, amalkan diet yang seimbang. Dan yang terakhir, langkah yang ke-9, tingkatkan penampilan anda. Okey, saya akan terangkan sedikit tentang pencegahan kemurungan. Yang pertama, ketahui penyakit anda. Contohnya, berjumpa dengan doktor di hospital atau klinik kesihatan yang terdekat bagi mengenal pasti permasalahan anda diri sendiri. Anda tidak seharusnya berdiamkan diri sekiranya anda merasakan kemurungan. Anda hendaklah berjumpa dengan doktor dan utarakan kemungkinan menghidapi kemurungan supaya anda boleh dirujuk kepada doktor pakar untuk tindakan susulan. Okey, untuk yang kedua pula, patuh kepada ubat-ubatan dan rawatan susulan. Okey, sekiranya anda disahkan menghadapi kemurungan, anda hendaklah mendapatkan rawatan daripada pakar. Dan anda juga hendaklah mendisiplinkan diri dalam pengambilan ubat-ubatan bagi mengurangkan rasa sakit. Contohnya, ambillah ubat-ubatan yang telah ditetapkan oleh doktor dan tidak mengambil ubat-ubatan tanpa preskripsi doktor. Untuk poin yang ketiga pula, sentiasa bertenang dan bersikap positif. Okey, sekiranya untuk mencegah kemurungan, anda hendaklah sentiasa berfikir dan sentiasa bersikap positif. Menjadi seorang positive thinker adalah salah satu cara yang sangat berkesan untuk mengatasi kemurungan. Buangkan rasa negatif, tiada harapan dan kebosanan dalam hidup anda. Cari sekurang-kurangnya 5 perkara yang membuatkan anda rasa gembira dalam hidup anda. Untuk yang keempat, sentiasa merancang kewangan anda. Sebelum berbelanja, pastikan anda mempunyai jadual pembelajaran bagi mengelak anda terlebih berbelanja. Ini kerana faktor berbelanja daripada luar kemampuan boleh menyebabkan kita stres ekoran daripada kekurangan wang dalam poket. Untuk poin yang kelima tadi, amalkan perhubungan yang sihat. Luangkan masa anda dengan orang tercinta seperti isteri, anak-anak, rakan sekerja dan kawan-kawan rapat. Sentiasalah bercerita mengenai benda-benda positif dalam kehidupan anda seharian. Okey, selain itu, untuk poin yang keenam, menyertai aktiviti yang sering membuatkan kita rasa gembira. Contohnya, bersenam. Melakukan senaman sekurangnya 30 minit sehari boleh membantu anda untuk membina keyakinan diri. Dengan bersenam, anda akan sentiasa berasa bermotivasi dan mempunyai lebih banyak tenaga untuk mengharungi hari-hari anda. Jangan lupa juga anda merancang untuk tidak melakukannya secara babi buta. Okey, untuk poin yang ketujuh pula, pecahkan tugasan yang besar kepada yang kecil dan beri keutamaan. Perkara sebegini sering berlaku di kalangan pekerja dan pelajar. Tanggungjawab atau beban yang ditanggung terlalu besar sehingga menyebabkan kepala pening dan menimbulkan kemurungan. Bagi mengelakkan perkara sebegini berlaku, pecahkan tugasan atau kongsi tugasan anda kepada orang lain. Okey, untuk poin yang ke-8 pula, amalkan diet yang seimbang. Kalau terlebih makan ataupun terkurang makan, ia akan memberikan impak yang negatif kepada badan anda dan pemikiran anda.
Anda hendaklah mencuba makanan yang seimbang dengan anda. Jangan terlalu gilakan badan yang kurus melengkung seperti model kerana ia akan membuatkan anda stres dan tidak bertenaga. Selain itu, untuk poin yang terakhir, sentiasa tingkatkan penampilan anda. Sekiranya anda mengambil berat mengenai cara pemakaian dan penampilan anda, pasti anda akan rasa lebih gembira dengan diri sendiri. Sekali-sekala, apa salahnya berbelanja untuk kelihatan lebih cantik dan tampan. Ini pasti akan membuatkan anda lebih yakin lagi dan mengurangkan dan mencegah daripada untuk terkena stres. Okey, seterusnya saya akan bincangkan tentang rawatan sekiranya anda telah mendapat kemurungan. Okey, penyakit kemurungan ini boleh dirawat. Lebih 80% daripada pesakit dapat disembuhkan sepenuhnya dengan rawatan yang teratur dan insentif. Antaranya adalah pengambilan ubat anti-depresi. Ubat anti kemurungan atau anti-depresi ialah ubat yang digunakan untuk melegakan tanda-tanda kemurungan. Ia juga mempunyai kesan penenang. Okey, selain itu, salah satu cara untuk melawat kemurungan adalah melalui terapi elektrokonvulsif ataupun kita kenali sebagai ECT. Terapi ECT adalah salah satu bentuk rawatan psikiatri yang melibatkan mendorong sawan dengan penggunaan rangsangan elektrik sementara seorang pesakit berada di bawah anestesia umum. Awalnya, ini dikenali sebagai terapi elektroshock. ECT pertama kali diperkenalkan oleh sepasang psikiatri Itali pada tahun 1938. Walau bagaimanapun, penggunaan serangan rangsangan tersebut untuk mengubati penyakit mental bermula sejauh 1590-an. Okey, selain itu, langkah yang ketiga adalah psikoterapi. Psikoterapi merangkumi proses-proses interaktif di antara seorang atau sesebuah kumpulan dengan seorang pakar kesihatan mental bertauliah ataupun kita kenali sebagai ahli psikiatri, ahli psikologi, pekerja sosial klinik, kaunselor bertauliah ataupun sebarang pengamal terlatih yang lain. Tujuannya adalah untuk mendalami pemikiran, perasaan dan perilaku untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh seseorang yang menghadapi kemurungan. Okey, dan langkah yang terakhir adalah kaunseling. Merawat melalui berbagai kaedah kaunseling dan fisioterapi kepada pelanggan pelbagai diagnosis dan masalah anxiety, kemurungan, ketagihan, kesdera, low self-esteem, HIV dan bermacam-macam yang boleh menyebabkan kita menghadapi stres dan kemurungan. Okey, dari itu saja pembentangan daripada kumpulan kami. Okey, jadi begitulah serba sedikit penerangan yang mana mengenai kemurungan dan juga stres daripada kumpulan kami. Semoga dengan penerangan tadi dapat memberikan sedikit input ataupun ilmu tambahan, maklumat tambahan kepada pendengar. Sekian, terima kasih.